تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab meninggalkan perkara sia-sia. Hadis ke 31. An Ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bima'rufin aw nahyun an munkarin aw dzikrullah. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata-kata anak Adam tidak memberi manfaat, sebaliknya menjadi beban ke atasnya, kecuali amru bil ma'ruf, nahyu anil munkar, dan zikrullah. Tirmizi. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthiril kalami bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu al-qasi. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu banyak berkata-kata selain daripada zikrullah, kerana banyak berkata-kata selain daripada zikrullah menyebabkan hati menjadi keras, sedangkan orang yang paling jauh daripada Allah ialah orang yang mempunyai hati yang keras. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis ke-31 diriwayatkan oleh Ummi Habibah. Ummu Habibah. Ummu Habibah ni dia zaujah Nabi, zaujatun Nabi, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni dalam riwayat banyak isteri dia. Dia sampai 11 kan. Taklah macam kita ni kalau mampu dan juga berani boleh 4 lah. Kalau mampu, tak berani maintain je lah 1 tu kan. Okay. Jadi Nabi ni memang ada kelebihan, dia berikan pada Nabi yang lebih banyak. Itu yang Nabi kahwin yang formal, tapi dia tak satu masa tu ada 11, kadang ada tak sempat semua sekali satu masa, ada meninggal dulu. Ada juga yang Nabi kahwin tapi Nabi tak sempat bersama dengan dia. Ada jenis macam tu. Ada yang Nabi bertunang aja pun ada. Ada ramai sebenarnya. Ulama-ulama disebut dekat 34, dekat 40. Ada riwayat kata 34. Yang mana Nabi tak sempat kahwin, Nabi cerai. Yang Nabi cerai pun ada beberapa orang. Menarik sebenarnya. Nabi pun nak kahwin, Nabi cerai kan. Ada beberapa orang. Ada kes Nabi cerai, kemudian Nabi rujuk balik. Ada juga macam tu. Menarik tajuk betul. Jadi salah seorangnya ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah ni dia, nama betul dia Ramlah. Ramlah ni anak kepada Abu Sufyan. Dia lahir 35 Hijrah, beza dengan Nabi lebih kurang dalam 20 tahun lah beza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dengan Nabi ni suami yang kedua. Suami pertama dia Ubaidillah. Ubaidillah ni kafir. Habibah ni pun dia dengan suami dia berhijrah ke Habsyah, duduk dekat sana. Kemudian suami dia Ubaidillah ni dia jadi kafir. Dia masuk Kristian. Kemudian dia cuba mempengaruhi Ramlah ni lah Habibah, tapi Habibah ni tak nak. Akhirnya suami dia mati dan tinggal Habibah aja dekat Habsyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dia
dihantar pinangan, dihantar orang wakil sahabat pergi Minang. Si Ramlah ni, Ummu Habibah ni, Ummul Mukminin ni, kemudian bagi 400 dirham semua. Kemudian lepas itu baru Raja Najasyi yang jadi dia punya wali lah, wali sultan pada wali raja pada ketika itu, dia kahwinkan semua, kemudian baru dia datang ke Madinah. Dan disebutkan dia datang ke Madinah tu tahun 7 Hijrah, lebih kurang tahun 7 Hijrah. Pernah satu ketika, sebab ayah dia ni, dia zaman Nabi ni yang kafir yang Islam, anak kafir bapak Islam, bapak kafir anak Islam, itu biasa. Jadi Ummu Habibah ni dia Islam, bapak dia ni Abu Sufyan masa tu dia kafir lagi. Sebelum Amul Fatihi, jadi pernah satu ketika Abu Sufyan ni datang nak jumpa dengan anak dia, Ramlah. Dia panggil Ummu Habibah ni sebab masa dia kahwin dengan Ubaidillah tu dia dapat seorang anak namanya Habibah, sebab tu dipanggil sebagai Ummu Habibah. Dia pernah Abu Sufyan dia datang ke Madinah nak jumpa dengan Ramlah ni. Ketika itu dia datang ke rumah, dan Ummu Habibah ni dia ada, Nabi ni dia ada tempat duduk di hamparan dia, kursi dia lah kan, kursi Nabi kan, ada hamparan itu. Kemudian ayah dia ni datang, ayah ni Abu Sufyan orang besar, kira orang kata menteri kanan dekat Mekah pada ketika itu. Dia nak duduk dekat tempat Nabi duduk tu, kursi Nabi tu, dia ada hamparan tempat Nabi duduk tu. Bila nak duduk tu, Ummu Habibah anak dia Ramlah ni tarik, dia tak bagi, kau jangan duduk kat sini, ni hanya yang layak ni Nabi, walaupun yang datang tu ayah dia. Begitu dia punya, dia tak nak, dia kata kamu ni kafir lagi. Ayah dia kafir, masa belum Islam lagi. Nabi SAW bersih, cuci ni tempat suami dia yang tersayang kan. Jadi dia sangat banyaklah kisah dia dengan Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat, dia sudut hadis dia ni meriwayatkan ada 65 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, nama dia Ramlah bin Abi Sufyan, isteri kepada Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini kata si Ramlah ni, kata Ummu Habibah, dia kata kalam Ibni Adam, dia dengar Nabi SAW mengatakan kata-kata anak Adam ni, kalam Ibni Adam alaihi la lahu. Anak Adam ni kalau dia cakap tu la lahu, tak ada apa nilainya, kata Nabi SAW, illa amrun bil ma'ruf, melainkan apa yang dia cakap itu, pertama kata Nabi ialah amrun bil ma'ruf, benda yang baik dia cakap, benda yang membawa ke kebaikan. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian au nahyun anil munkar, ataupun yang kedua ialah an-nahyu anil munkar. Dia benda-benda yang dia cakap itu adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya kemungkaran, mengelakkan, itu yang kedua. Dan ketiga kata Nabi, au zikrullah, ataupun zikir kepada Allah, berzikir. Jadi dalam hadis yang pertama ni Nabi sebut tajuk kita ni meninggalkan perkara yang sia-sia. Kalau kita ni nak bercakap, tak ada apa faedahnya, memang tak ada guna lain. Nabi kata 3 benda je kalau kita cakap ada faedah. Pertama, kalau kita cakap benda-benda yang bawa ma'ruf. Kedua, yang kita cakap benda-benda yang mengelakkan perkara mungkar. Kalau 2 ni kita tak boleh buat, lebih baik zikrullah, kata Nabi SAW. Okey. Kemudian yang kedua hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak Sina Umar. Banyak kali dah kita sebut nama dia, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, la tukthirul karam bi ghairi zikrillah. Kata Nabi, jangan kamu banyak bercakap bi ghairi zikrillah, melainkan yang terbaik kata Nabi ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa inna kathratal kalam bi ghairi zikrillah. Nabi kata kalau kita ni banyak cakap selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qalbi. Kesan dia apa? Dia kata qaswah lil qalbi, dia menyebabkan hati kita menjadi keras, kata Nabi. Wa inna ab'adan nas, dan Nabi kata orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ialah al-qalbu al-qasi, yang mana orang yang mempunyai hati yang keras. Jadi hadis yang kedua ni Nabi sebut jangan banyak cakap, tapi yang terbaik ialah zikir kepada Allah.
Zikir boleh, banyak cakap benda tu tak perlu. Kerana apa kata Nabi? Kalau kita ni banyak cakap selain pada zikir kepada Allah, maka dia akan menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Satu, hati jadi keras. Kemudian kata Nabi, bila hati itu jadi keras, apa kesan dia? Kerana kata Nabi, orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hati yang keras. So kita kena insya-Allah tajuk ni meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi kita kena, kalau nak cakap tu kena pastikan apa yang keluar daripada mulut kita ni benda yang baik-baik. Dan kalau tak ada apa nak cakap, lebih baik kita zikir kepada Allah. Dan kita ingat, janganlah hati aku ini menjadi hati yang keras. Insya-Allah tuan-tuan mulia, kita fahami, kita amal dan sampaikan hadis ini. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه